Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi kita memberkati majlis ini, diminta untuk saudara Muhammad Aizat Farhan untuk memimpin bacaan doa bagi memberkati majlis sulam pada malam ini. Dipersilakan saudara Muhammad Aizat Farhan. Dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا كريم يا ودود. Sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis sulam kami pada malam ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing, mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma dakhilna jannata ma'ar ya aziz ya rafa ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi daripada saudara Muhammad Aizat Farhan. Baiklah, mari kita mulakan majlis sesi pembentangan kita sulam pada malam ini. Kenalkan saya, moderator anda pada malam ini, Syed Muhammad Daniel bin Syed Muhammad Jamal Hulul, akan memulakan pembentangan dengan pengenalan mengenai sulam. Baiklah, sulam atau Service Learning Malaysian University for Society adalah satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran dengan khidmat komuniti atau praktikal bagi memberi pengalaman pembelajaran yang progresif dengan menyelesaikan permasalahan sebenar dalam komuniti dan berteraskan love, happiness dan mutual respect. Seterusnya, kita mengenali tentang logo sulam. Merah bermaksud kasih sayang atau love dan kuning kebahagiaan atau happiness dan biru saling menghormati mutual respect. Gabungan ketiga-tiga warna merah, kuning dan biru yang digunakan dalam rekaan logo sulam ini mewakili kombinasi tiga elemen iaitu komuniti, pelajar dan pensyarah. Di samping itu, ketiga-tiga simpulan reban menunjukkan kombinasi sifat keprihatinan dan lambang perhubungan kerjasama yang dibina antara komuniti, pelajar dan pensyarah melalui program sulam. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pengenalan mengenai UiTM. UiTM, Universiti Teknologi Mara, merupakan sebuah universiti awam di Malaysia yang berpusat di Shah Alam. Ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai Dewan Latihan Rida yang terletak di Petaling Jaya, UiTM membuka pintu kepada lebih kurang 50 pelajar dengan fokus untuk membantu orang Melayu di luar bandar. Sejak dari itu, UiTM sehingga kini telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi terbesar di Malaysia dengan infrastruktur fizikalnya, organisasi kaki tangan dan pelajar. UiTM juga terdiri daripada satu kampus utama atau induk
dan 13 kampus negeri berautonomi dan 35 kampus yang berada di seluruh Malaysia dengan 18,725 staf akademik dan bukan akademik. UiTM menawarkan 514 program dari peringkat asas sehingga peringkat pasca sarjana. Pengajaran di UiTM dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, pengenalan mengenai UiTM Kuala Pilah iaitu UiTM kami sendiri. UiTM Kampus Kuala Pilah merupakan salah satu daripada cawangan Universiti Teknologi Mara UiTM yang terletak di Negeri Sembilan Darul Khusus Malaysia. Kampus ini ditubuhkan di Kuala Pilah pada Jun 1999, menjadikannya kampus cawangan terbaru untuk negeri di Malaysia dan terakhir untuk UiTM pada ketika itu. Kini kampus Kuala Pilah merupakan kampus induk bagi UiTM cawangan Negeri Sembilan di samping kampus Seremban dan kampus Rembau di Negeri Sembilan. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada saudari Adina Patricia untuk pengenalan mengenai kimchi. Silakan saudari. Terima kasih atas penerangan daripada saudari Adina Patricia sebentar tadi tentang kimchi. Jadi kita dapat tahu di sini bahawa kimchi telah dihasilkan beribu-ribu tahun dan ia adalah makanan atau makanan rutin dan tradisional di Korea. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada saudari Ariana Nabila untuk kita mengenalkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kimchi. Silakan. Okey, terima kasih kepada saudara Said. Saya akan menerangkan 9 jenis kimchi yang biasanya dihidangkan dalam makanan sebagai makanan sampingan. Yang pertama adalah becuk kimchi. Becuk kimchi atau dikenali sebagai kimchi kubis adalah bechan, lauk klasik dalam makanan Korea. Dibuat daripada kubis Cina atau kubis putih. Ia diperisakan dan diperam dengan cili, minyak ikan dan bawang putih. Kimchi yang kedua adalah choga kimchi. Choga kimchi terbuat daripada lobak putih dengan bahan-bahan yang sama seperti umumnya. Bezanya choga kimchi ni lebih pedas dibandingkan dengan becuk kimchi. Choga kimchi ini juga memiliki tekstur yang lebih kenyal daripada kimchi jenis lainnya. Kimchi yang ketiga adalah osabagi kimchi. Osabagi kimchi ini adalah jenis kimchi yang terbuat daripada timun. Timun yang dibelah empat lalu diisi dengan potongan sayuran yang diperam seperti lobak merah, bijan dan sawi. Osabagi kimchi ini juga disajikan sebagai hidangan pelengkap untuk menikmati segelobak. Kimchi seterusnya adalah bosam kimchi. Bosam ini berarti sesuatu yang dibungkus atau dibalut. Bosam kimchi dibuat dengan menggunakan buah-buahan dan kacang-kacangan serta seafood yang diperam dengan cili, bawang putih dan minyak ikan lalu dibungkus dengan kubis. Kimchi ini termasuk salah satu kimchi yang sulit cara pembuatannya. Kimchi yang kelima adalah ga kimchi. Ga kimchi terbuat daripada fermentasi sawi hijau. Sebenarnya ga kimchi ini hampir sama pembuatannya dengan becuk kimchi. Namun, ga kimchi ini memiliki rasa yang lebih masam dan tidak terlalu berair seperti becuk kimchi. Seterusnya adalah bak kimchi. Kimchi yang dibuat tanpa tambahan perasa cili yang sesuai. Kimchi ini sesuai untuk yang kurang menyukai pedas. Bahan utamanya adalah sawi putih. Bak kimchi ini juga
dibuat dengan tambahan bawang putih dan kucai, lobak dan buah-buahan seperti pear Korea atau dikenali sebagai kurma Korea. Next, kimchi seterusnya adalah pak kimchi. Pak kimchi ini terbuat daripada daun bawang. Kimchi daun bawang ini dipercayai mempunyai banyak khasiat. Namun, pak kimchi ini memiliki rasa yang sangat pahit sekali. Rasa masam, pedas dan pahit menjadi satu dalam pak kimchi. Selain itu, daun bawang ini juga dapat memulihkan tenaga. Next adalah naba kimchi. Naba kimchi atau dikenali sebagai red water kimchi adalah kimchi yang diperbuat daripada lobak putih yang telah dipotong kecil dan dicampur dengan kubis, daun bawang dan serbuk cili. Ianya serupa dengan yomomo kimchi dan kimchi yang terakhir adalah kani kimchi. Kani kimchi ni cukup unik dari kimchi yang lainnya sebab bukan dari sawi maupun timun. Jenis kimchi yang satu ni terbuat daripada tanaman perilla yang mirip seperti daun mint. Organik kimchi ni biasanya disajikan dengan tambahan wijen setelah melalui proses fermentasi. Baiklah, terima kasih atas penerangan daripada saudari Ariana Nabila sebentar tadi. Dapat kita ketahui di sini bahawa kimchi bukan hanya ada satu jenis saja tetapi ada 9 jenis. Seterusnya, kita beralih kepada kaedah dan proses pembuatan kimchi. Oleh itu, saya menyerahkan kepada saudara Hanif Farhan untuk menerangkan kaedah dan proses pembuatan kimchi. Silakan, Muhammad Hanif Farhan. Terima kasih kepada moderator saudara Said. Okey, saya akan mulakan dengan bahan-bahan persiapan kimchi iaitu kimchi jeri iaitu kimchi, bawang besar, taufu, daun bawang, gochujang, telur, minyak bijan dan gula dan garam. Seterusnya, saya akan beritahu tentang proses pembuatan kimchi. Mula sekali persiapan sayuran. Bersihkan kubis putih dan lobak putih. Potong kubis putih menjadi potongan yang lebih kecil sesuai selera dan potong lobak putih menjadi hiasan nipis. Kedua, rendam dalam garam. Letakkan potongan kubis putih yang telah dihiris tadi ke dalam mangkuk yang besar dan taburkan garam ke atas sayur secara serata. Biarkan selama sekitar 2 jam untuk mengeluarkan airnya. Ketiga, cuci dan keringkan. Setelah 2 jam, bilas sayuran dengan air bersih untuk menghilangkan garam yang berlebihan. Kemudian keringkan sayur dengan baik. Yang keempat pula, menyediakan perapan kimchi. Sediakan mangkuk yang lain, campurkan bawang putih, cincang hirisan halia, cili flake, gula dan ikan bilis. Kelima pula, campuran sayur dan pes. Masukkan sayur yang telah dikeringkan dalam mangkuk pes kimchi. Ratakan pes ini ke seluruh sayuran dan pastikan setiap potongan dilapisi dengan baik. Keenam pula, proses fermentasi iaitu pindahkan sayur yang sudah dicampur dengan pes ke dalam bekas kedap udara atau bekas kaca. Tutup rapat bekas tersebut dan biarkan dalam suhu ruangan selama beberapa hari sehingga proses fermentasi terjadi. Dan akhir kali kita bersimpan di dalam peti ais untuk penyimpanan. Kimchi perlu dipindahkan ke dalam peti ais untuk melambatkan proses fermentasi. Okey, seterusnya proses pembukaan kimchi iaitu kami akan panaskan minyak dan tumis bawang besar dan bawang putih. Seterusnya tambahkan kimchi dan aduk rata, tumis selama beberapa minit untuk mengeluarkan aroma rasa dari kimchi. Yang ketiga pula, masukkan gochujang dan kicap masin, daunkan dengan baik dengan bahan-bahan dalam periuk. Keempat pula, tuang sup ke dalam periuk, biarkan sup mendidih dan biarkan mendidih selama kira-kira 15 ke 20 minit agar rasa meresap ke dalam kimchi. Kelima pula, tambah potongan tahu dan daun bawang, aduk perlahan masak selama kira-kira 5 ke 7 minit lagi sehingga tahu masak dan daun bawang layu. Kena pula uji rasa kuah kimchi iaitu tambahkan garam, lada putih, gula secukupnya dan aduk. Akhir sekali angkat periuk dari api dan sejukkan untuk dibungkuskan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan daripada saudara Hanif Farhan yang cukup padat dan cukup ringkas tentang pembuatan dan proses pembuatan kimchi tersebut. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa proses pembuatan kimchi bukanlah mudah dan bukanlah sulit juga. Okey, seterusnya kita beralih kepada kegunaan dan aplikasi produk kimchi ini tersebut. Saya serahkan kepada saudari Fatihah Hasni.
Baiklah, terima kasih kepada saudara Syed. Sekarang ni saya akan menerangkan kegunaan dan juga aplikasi kimchi ni. Seperti yang kita tahu, kimchi ni fungsi kegunaan utama kimchi adalah dalam masakan. Kimchi ni mempunyai pelbagai cara. Kimchi ni dimasak dengan pelbagai cara dan hidangan seperti nasi goreng kimchi, sup kimchi, telur dadah kimchi dan banyak lagi. Seterusnya, seperti yang kita tahu, kimchi ni berasal dari negara Korea. Jadi ia merupakan makanan ruji bagi orang Korea. Mereka menjadikan kimchi ini sebagai hidangan sampingan mereka. Seterusnya, kegunaan kimchi yang seterusnya adalah dalam meningkatkan sistem imunisasi badan. Kimchi ni kaya dengan vitamin C yang merupakan antioksidan dalam melindungi sel-sel tubuh badan seseorang daripada sebarang kerosakan. Baiklah, kegunaan kimchi yang seterusnya, ia dapat melancarkan pencernaan dengan meminimumkan gejala irritable bowel syndrome IBS, iaitu sejenis keadaan di mana sakit perut, termasuk perut kembung serta sembelit. Maksudnya kimchi ni juga bagus untuk sistem penghadaman manusia. Seterusnya, kimchi juga baik untuk jantung kerana ia dapat meningkatkan tahap antioksidan dalam badan seseorang. Dan antioksidan ni adalah sangat bagus untuk untuk jantung, untuk organ kita iaitu jantung. Dan yang terakhir sekali, kegunaan kimchi juga digunakan untuk menurunkan risiko kanser. Seperti yang kita tahu, dalam proses kimchi kita akan melalui kimchi akan melalui proses penampaian. Jadi proses ni sendiri termasuk kobis putih, especially kobis putih yang digunakan dalam proses penampaian kimchi ni dapat mencegah pertumbuhan sel-sel kanser di dalam badan manusia. Okey, itu sahaja untuk kegunaan dan aplikasi produk. Seterusnya, baiklah, ini adalah poster untuk produk kami iaitu kimchi jjigae atau lebih dikenali sebagai kimchi stew. Baiklah, berdasarkan poster ini, dekat bahagian atas poster ini merupakan kos pembuatan produk seperti yang dapat dilihat di dalam jadual ini. Baiklah, bilangan nombor 1 dan 2 merupakan packaging. Kos packaging untuk produk kami iaitu kami menggunakan ziplock bag dalam 150 gram. Ziplock produk kami untuk satu paket tak besar, so dalam 150 gram. Satu unit yang berharga 90 sen. Yang kedua adalah pelekat produk. Pelekat produk yang di print, satu unit 80 sen. Jadi kalau boleh lihat daripada jadual ini, daripada nombor 3 hingga nombor 10 adalah ramuan yang kami gunakan untuk menghasilkan produk kami. So kita ada kimchi, ada bawang besar, daun bawang, telur, minyak bijan, gula perang, garam dan juga gochujang. Okey, berdasarkan jadual ni, untuk kesemua ramuan ini, berat dan juga kos untuk setiap bahan adalah untuk menghasilkan 5 pack, 5 unit produk. Jadi untuk jumlah kos pembuatan bagi 5 unit bersamaan dengan RM15.80. Harga RM15.80 ni hanya untuk bahan untuk kimchi jjigae ramuan. Jadi jumlah kos pembuatan bagi satu unit RM15.80 kita bagikan dengan 5 untuk mendapatkan satu kos untuk satu unit iaitu RM3.16. Ini adalah kos untuk bahan mentah saja dan kita tambahkan dengan kos packaging iaitu ziplock bag 90 sen dan juga pelekat produk 80 sen. Jadi jumlah total untuk pembuatan produk kami untuk satu unit adalah RM4.86. Jadi kami ada buat cadangan untuk meletakkan harga produk kami di pasaran dalam range RM7 ke RM9 iaitu RM7, RM8 dan RM9. Jadi untung kasar untuk satu unit produk kimchi jjigae ni, satu pack ni, untung kasarnya adalah RM3.14 untuk satu unit. Okey, seterusnya kalau boleh lihat di sebelah kanan adalah reka bentuk produk kami. Kami menggunakan ziplock bag, kedap udara beserta dengan pelekat di bahagian hadapan dan di bahagian belakang. Di bahagian belakang kami ada sertakan kandungan, ingredients, cara penggunaan dan juga harga. Okey, seterusnya adalah kaedah pemasaran produk kami. Okey, kami pasarkan produk kami di social media. Pertama sekali adalah melalui aplikasi Facebook di marketplace. Yang kedua melalui aplikasi melalui Instagram story
Dan yang terakhir melalui aplikasi TikTok. Macam yang kita tahu sekarang TikTok merupakan aplikasi yang paling popular dan paling ramai pengguna. Jadi kami akan melakukan video dan post dan memuat naik di aplikasi TikTok kami. Okey, kat bawah ni adalah soal selidik kebolehpasaran produk. Sebelum ni kami ada menghasilkan satu Google Form untuk community jawab. Jadi kami ada menanyakan beberapa soalan. Soalan pertama adalah adakah anda pernah mendengar produk kami iaitu Fermented Stew Kimchi Jjigae. Jadi hampir separuh daripada responden pernah mendengar produk tersebut dan 44% lagi tidak pernah mendengar. Soalan kedua, adakah anda rasa produk Fermented Stew Kimchi Jjigae ini sesuai untuk semua kalangan umur? Jadi 80% daripada komuniti, 80% daripada responden menjawab ya dan 20% daripada dia menjawab tidak. Kebarangkalian mereka jawab tidak mungkin kerana mereka beranggapan yang produk kami pedas ataupun tidak sesuai untuk kalangan budak-budak. Jadi mereka menjawab tidak. Okey, seterusnya, adakah anda berminat untuk mencuba produk Fermented Stew Kimchi Jjigae ini? Yang hampir 100% menjawab ya, tapi ada juga segelintir yang menjawab tidak untuk maksudnya mereka tidak berminat lah untuk mencuba produk kami. Ada 8% yang tidak berminat. Soalan seterusnya, soalan keempat, adakah anda akan membeli produk Fermented Stew Kimchi Jjigae sekiranya produk ini keluar di pasaran? 88% menjawab ya dan 12% menjawab tidak. Dan soalan seterusnya, adakah produk Fermented Stew Kimchi Jjigae ini akan mendapat sambutan dalam kalangan rakyat Malaysia? Dan 100% responden, kesemua responden menjawab ya. Maka produk kami mungkin ada potensi untuk berkembang di pasaran di Malaysia. Dan soalan terakhir, berapakah harga yang patut kami pasarkan untuk produk kami ini bagi seunit? Jadi kami bagi range harga dalam RM7, RM8 dan RM9. Itu harga yang kami tetapkan. Tapi ada beberapa responden yang memberi cadangan lain seperti RM21, RM5, harga rahmah, RM15 dan ada yang RM20 hingga ke RM30. Jadi responden dan komuniti harus mengambil makna bahawa pack kita hanyalah 150 gram. Jadi harga yang lebih daripada RM10 kira mahal kerana kuantitinya tidak banyak. Jadi ramai rata-rata responden memilih harga RM7 lah, harga paling murah yang kami sarankan. Okey, itu saja untuk poster. Terima kasih. Saya kembalikan pula kepada Syed. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fatihah atas penerangan mengenai poster dan aplikasi penggunaan kimchi. Jadi dapat kita simpulkanlah di sini kan, kalau kimchi ni mempunyai banyak kelebihan dan aplikasinya. Jadi kalau korang nak muka handsome macam opa-opa ke, sadar macam opa-opa, korang bolehlah try kimchi ni dengan produk kami ni. Okey. Baiklah, dengan berakhirnya sesi pembentangan oleh saudari Fatihah, maka berakhirlah majlis sulam kita pada malam ini. Maka sebelum itu, kita ada sesi soal jawab dahulu oleh para hadirin. Jadi kalau para hadirin ada soalan boleh ajukan dekat chat box atau buka mic. Okey, terima kasih. Jawab. Terima kasih. Okey, seterusnya soalan daripada Muhammad Aizat Farhan. Boleh saya tahu berapa lama kimchi stew ni boleh tahan selepas dibuka? Ada siapa-siapa nak jawab?
Apa soalan tadi? Soalan dia, kalau kimchi kita ni, produk kita ni, kalau dibuka berapa lama boleh tahan? Mungkin dalam lebih kurang seminggu kalau disimpan dalam fridge dan tahan selama sehari kalau disimpan dalam suhu bilik. Baiklah, saya dapat soalan daripada dekat chatbox ni daripada saudari Wan Kamila. Dia tanya, apa beza kimchi stew dengan kimchi soup? Baiklah, untuk menjawab soalan saudari Wan Kamila, beza kimchi stew dengan kimchi soup ni yang paling ketara adalah dari segi daripada fizikal, iaitu kimchi stew ni dia lagi pekat daripada kimchi soup. Perbezaan kedua pula, kandungan garam dalam kimchi stew juga berbeza dengan kimchi soup, di mana kimchi stew punya kandungan garam lebih banyak daripada kimchi soup. Okay. Saya harap dapat menjawablah soalan saudari. Okey, kita ada soalan. Menjawab persoalan kita. Kimchi apa yang paling digemari ramai? Ya. Kimchi yang paling digemari ramai adalah becu kimchi lah. Sebab untuk rakyat dekat Korea, dia orang lagi suka becu kimchi. And then kalau kat Malaysia ni kan suka pedas-pedas kan. So rasanya conggak kimchi lagi famous kot. Sebab rakyat Malaysia kan suka makan pedas-pedas kan. Itu je lah. Sebab preference makan kimchi ni ikut orang juga. Harap mendapat menjawab soalan Adnan Bomba. Ada soalan lain? Kalau tak ada, baiklah mari kita akhiri program sulam kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, boleh tak korang buka kamera untuk tangkap gambar? Sebab gambar ni kami akan gunakan sebagai report untuk MIC 344 kami. Boleh? Sekejap tolong. Terima kasih.
Terima kasih semua. Dengan itu berakhirlah sesi sulam kita pada malam ini. Para hadirin boleh bersurai. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Alia Nadira binti Awang Kecil. Saya merupakan pelajar Diploma Mikrobiologi semester 4 dan juga merupakan wakil komuniti untuk memberi maklum balas tentang produk kimchi jjigae ini. Pada pendapat saya, kimchi ini merupakan satu produk inovasi yang berasaskan fermentasi yang telah dipilih oleh grup kalian untuk menghasilkan satu produk iaitu kimchi jjigae. Justru itu, idea ini sangat menarik dan saya rasa produk kimchi jjigae ini ada potensi yang besar untuk berjaya di pasaran kerana dapat menarik minat ramai orang untuk mencuba benda yang baharu. Ini kerana proses fermentasi memberikan kimchi rasa yang khas dan kaya nutrisi. Seperti yang kita sedia tahu, terdapat juga beberapa jenama lain yang terdapat di pasaran. Sebagai contoh, jenama yang terkenal iaitu Bibigo. Apa yang saya boleh bandingkan dengan produk kimchi stew kalian adalah harganya yang lebih berpatutan daripada brand Bibigo. Bukan itu sahaja, pack produk ini yang bersaiz kecil dan sangat mudah untuk dimakan dan sangat sesuai bagi mereka yang ingin mencuba kimchi untuk pertama kali. Tambahan pula, kimchi juga dikenali kerana manfaat dari segi kesihatannya. Seperti yang kita sedia maklum, kimchi ini mengandungi probiotik alami yang baik untuk pencernaan dan kesihatan usus kita. Ia juga mengandungi serat, vitamin dan antioksidan yang penting bagi tubuh kita. Seiring dengan peningkatan kesedaran tentang pentingnya gaya hidup sihat, kimchi menjadi lebih popular dalam kalangan orang ramai sebagai makanan yang sihat. Seterusnya, saya ingin memberi pendapat tentang harga dan cara pembungkusan kimchi jjigae ini. Harga bagi satu produk kimchi jjigae ini adalah RM7. Dalam pada itu, harga tersebut sangatlah mesra pelanggan dan sesuai untuk di pasaran dengan berat satu paket tersebut iaitu 150 gram. Akhir sekali, kelebihan yang ada pada produk kimchi jjigae ini adalah cara pembungkusannya yang mudah untuk dibawa ke mana-mana. Ini kerana produk tersebut dibungkus dengan menggunakan ziplock bag yang kedap udara. Itu sahaja maklum balas daripada saya. Sekian, terima kasih.